يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah, alhamdulillah ala kulli hal. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah kurniakan, ini perlukan kepada satu penghayatan yang benar-benar datang dari sifat diri yang mengenal. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sifat orang yang bersyukur itu ataupun mencapai tahapan menjadi hamba yang bersyukur itu golongannya sedikit, qalil, sedikit. Dalam perbahasan hakikat kehidupan ini, kita cuba melihat tafsiran dari sudut pandang bagaimana kehidupan ini bila dinilai semula atau ditafsirkan semula. Kehidupan ini perlu ditafsirkan. Tidak perlu, orang kata tidak boleh ianya berlalu begitu saja. Dia perlu ditafsirkan kerana padanya itu ada perbahasan hak wal batil, ada perbahasan benar dan yang batil, yang palsu. Duduk sekali. Jadi kita kena rungkai, kita kena tafsirkan dengan menilai kembali kehidupan ini dari sudut pandang yang bersandarkan kepada kebenaran al-haq, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah nanti dia akan membawa kembali kepada perbahasan golongan yang bersyukur itu. Nah, golongan yang bersyukur itu baru kita nampak kenapa Allah kata sedikit. Walaupun yang melakukan perbuatan suruhan itu ramai. Nah, kalau nak dinisbahkan dengan orang kata apa, perbuatan amal yang kita nampak perbuatan itu sudah pasti terjemahan kepada ketaatan. Sebagai contoh kita ambil kisah iblis. Dalam bab hakikat kehidupan kita akan jadikan antara, kalau dalam kajian perbahasan ilmiah akademik ni kita panggil kajian kes. Kes tadi kita rujuk, kita ambil ibrah kisah iblis. Ini kisah nyata mas sekalian. Kisahnya Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 12, 13, 14. Bagaimana iblis yang mana asalnya itu Azazil, jin. Dan iblis ni kalau kita jadikan dia sebagai kajian untuk memahami kehidupan, boleh. Sebab apa? Sebab iblis termasuk golongan jin yang dipertanggungjawabkan, taklif. Dua ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala akan pertanggungjawabkan di hari akhirat. Itulah jin dan manusia. Dalam surah Al-A'raf 179 Allah berfirman, "Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha." Ila akhir ayat. Aku akan penuhkan neraka Jahannam dengan atau di kalangan jin dan manusia. Pada mereka ada hati. Ada hati. Mana jin ada hati? Ada. Kita ambil rujukan itu sebab ada persamaan konsep kejadian walaupun lahiriahnya unsurnya berbeza. Unsur tak sama. Api dengan tanah dan air mani. Jin daripada api.
wa khalaqtani min nar. Manusia min turab, tanah dan air mani. Namun dari sudut dalaman itu ada persamaan, yakni ada hati, ada akal, ada perasaan, ada. Cuma kelebihan Allah bagi kepada manusia khalifah, yang mana khalifah ini Nabi Adam AS itu bermula dengan Nabi Adam AS. Allah jadikan Nabi Adam AS bermula dengan ilmu, punyai akal. Jin ada akal? Ada. Kalau maksudnya ada persamaan, kalau ada hati, sama, ada akal, fikiran, tapi tidak ada ilmu. Sebab tu perangai daripada Azazil jadi iblis beramal elok. Nampak macam warak alim, sekali datang masalah dia, tercabut, terangkat habis semua, tudung hilang, serban hilang, semua hilang. Keluar pula rupanya siapa diri dia sebenar. Belang tarung dia keluar. Belang tarung. Baru tahu perangai dia macam mana. Aku ingatkan, kusangkakan. Maka itu iblis. Kalaulah kita nak nisbahkan apa ni mas kalian? Perbuatan amal. Kan kita gini duk faham hidup ni kena beramal, kena buat baik. Tapi kita bahaskan sifat syukur tadi. Dengan perbahasan hakikat kehidupan kita akan nampak dengan jelas insya-Allah. Dan kita akan berhati-hati nanti. Dalam perbahasan, panjanglah perbahasannya, cuma selalu saya ulang kerana itu menjadi indikator, kayu ukur tentang sifat apa yang mesti ada dalam diri kita. Beramalnya itu mestilah berdasarkan sifat abdan syakura, kata Nabi SAW. Salahkah aku untuk menjadi hambanya yang bersyukur? Itu sifat ibadah Nabi SAW. Kalau kita nak beribadah hari ini, kita nisbahkan ibadah kita, umum dan khusus dan umum, mestilah tertegak, terbina, terzahir dari satu sifat. Bermaksud sifat kena ada dulu. Sifat duduk mana? Hati. Maknanya perbuatan amalan yang kita zahirkan pada af'al, pada kedudukan lahiriah yang nampak di mata, dia datang solat. Nampak di mata, dia baca Quran. Dia nampak di mata, dia tolong orang, dia buat baik. Semua tu mesti berasaskan sifat syukur. Atau bahasa mudah, kerana bersyukurlah aku solat. Kerana bersyukurlah aku tolong orang. Kerana bersyukurlah aku begitu dan begini. Dan ini dijawab oleh baginda Nabi SAW. Kenapa beramal sebegitu rupa, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam Syama'il Muhammadiyah, dalam bab maja'a fi ibadati Rasulullah SAW, bab yang membincangkan ibadah. Sebuah ibadah, apakah tiang ataupun kunci ataupun keutamaan, paling utama ibadah solat. Tiang kepada agama, imanuddin. Maka di situ digambarkan sifat solat Nabi. Solat sunat. Solat sunat, tapi walaupun qiyam tu ialah sunat bagi kita, tapi taksis pengkhususan bagi para anbiya, terutamanya Nabi SAW itu ada syariat khusus para anbiya. Bengkak kaki, Sayyidina Aisyah kata apa? Bukankah telah diampunkan dosa-dosa seluruhnya? Bukankah telah dijamin syurga? Kenapa beramal ibadah sebegini rupa? Lalu dijawab Nabi, salahkah aku untuk menjadi abdan syakur, hamba yang bersyukur? Dan ini kita kena perjelaskan. Sebab itu kalau kita lihat dalam konsep kehidupan ni, memang sebab bila sebut syukur tadi, dia bukan duduk pada perbuatan semata-mata. Ia mesti datang dari hati, lalu menterjemahkan. Maka rasa syukur ni nak cerita kat mana ni? Dalam kehidupan. Sebab tu kita kata perbahasannya tak nampak dalam kehidupan. Bukan dalam solat. Tak nampak syukur dalam solat. Tak nampak. Itu perbuatan. Kita nampak solat, perbuatan solat lah. Rasa apa? Tak tahu. Nak rasa ni tengok dalam hidup ni, apa kita rasa. Payah tu hidup sekarang. Tahu lah Ustaz, serabut rasa, geram pun ada. Macam-macam rasa lah. Dengan cuaca tak menentu, kejap nak hujan, kejap tidak. Dia mula nak marah, nak marah.
macam-macam lah. Belum lagi masuk geng-geng yang hati-hati guys. Hati-hati guys. Buat grup. Tak tahu lah Ustaz, saya rasa takut. Campur aduk rasa, risau saya apa. Habis macam-macam rasa. Habis rasa apa yang ada dalam kehidupan? Tahu lah saya. Mula. Dalam sekali saya rasa serabut lah. Serabut ni. Lepas tu, mari lah kita solat. Solat juga. Tapi rasa saya ni, dia apa? Solat juga. Amal-amal juga. Tapi rasa ni siapa nak selesaikan ni? Lalu datanglah perbahasan tak cukup dengan amal je. Dah kacau tuan-tuan. Kalau itulah keluar dalil dengan tak cukup dengan beramal je. Tak cukup dengan datang masjid je. Je tu tak tahan tu. Walau datang masjid ni lah kerja besar. Bukan kerja kecil. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini amat berat. Sebab datang masjid untuk solat kan. Solat ni berat di masjid. Dan datang masjid ni kerja iman. Iman ni besar, berat. Bukan kerja kecil. Malah kadang-kadang orang tak nampak. Datang masjid, solat ni satu pekerjaan. Walau sebelum nak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain di atas muka bumi ini, kalau tak solat, tak dikira yang lain. Malah Tuan Guru almarhum, Tuan Guru Datuk Seri Bohasanuddin Al-Hafiz menisbahkan solat ni akaun akhirat. Dah ada akaun belum ada? Beramal ni masuk akaun tak? Akaun. Tu 2434 tu. Solat ni akaun baru. Beramal tak solat, masuk mana pahala tu? Nak analogi ni kemas lah. Jadi ada akaun tu dah confirm ada duit lah. Belum juga. Bila ada duit tak ada akaun, pening pula. Nak buruh mana? Pergi kerja, bayar gaji. Nak bayar macam mana? Tak ada akaun tuan. Lah nak bayar macam mana? Dalam masuk akaun bos lah. Masuk akaun saya je lah. Tak jadi apa lah masuk akaun bos. Solat dia akaun. Tak ada akaun, tak ada transaksi apa. Hidup macam tu. Ibarat pahala tak sampai. Pahala dimasukkan dalam akaun akhirat. Yang dijaga oleh solat. Solat lah yang menjaga akaun. Solat tu jaga pahala tu. Hilang solat, hilang pahala. Orang tak nampak. Nak solat, solatlah. Jadi, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ, kita balik pada kisah iblis tadi. Bila kata perbuatan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang banyak, namun perbuatan yang dilakukan itu tidak mencapai hakikat sebenarnya. Kehidupan iblis itu. Kat mana kehidupan iblis ni? Di saat Allah pertemukan dengan Nabi Adam AS. Hakikat kejadian kehidupan manusia itu adalah untuk menyembah Allah. Illa liya'budun. Suruhan dia dah buat umumnya. Dia buat suruhan tapi dia tak sembah Allah. Apa maksud dia? Bila mari dalam kehidupan, dia tak nampak suruhan yang dilakukan itu sebenarnya juga dibawa dalam kehidupan. Yang ini apa maksud kehidupan ni? Bila bertemunya dua, ada berpasangan. Siang malam, berpasangan. Sihat sakit. Laki perempuan. Jin manusia. Kalau jin dengan malaikat itu belum kehidupan. Itu dihidupkan. Belum ada kehidupan, kehidupannya belum berjalan. Sebagai contoh Nabi Adam AS dijadikan, dihidupkan, berada di dalam syurga. Walaupun syurga itu, syurga je maksudnya, bukan Sungai Kandis. Syurga. Cakap apa nak? Tak terlintas ke hati dah nikmatnya hebat. Tapi tidak lengkap kehidupan tu. Kenapa? Tiada pasangan. Maka Allah jadikan Hawa. Lelaki, perempuan. Jin, manusia. Bila bertemu pasangan, di sini bermulanya kehidupan dan kehidupan bermulanya ujian. Allah test lah. Ujian. Kehidupan tu sama dengan ujian. Walanabluwannakum. Walanabluukum, kata Allah. Hidup, dia buat kehidupan tu, tapi belum diuji. Uji tu bila bertemu dengan pasangan. Apa dia? Kalau dia sakit,
bertemu. Dulu dia susah, bertemu senang. Itu pasangan lah. Susah, bertemu senang. Jadi apa? Dulu susah, dia rajin solat. Bila senang, lupa, tinggal. Berubah perangai. Senang, bertemu susah. Dulu senang, boleh tahan ni. Senang nampak dia ingat tu. Tapi bila susah, dia lupa. Boleh jadi salah satu, kita tak tahu. Ini namanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun iblis ketika dia dah beramal, ini kata saya nak tamsilkan amalan ni. Kita dah beramal, kemudian diuji dengan kehidupan kita hari ni. Kehidupan kita apa? Itulah susah senang. Baik buruk. Dan di situ Allah mulakan dengan buruk dan baik. Susah dan senang. Di situlah dia mampu tidak melihat dengan kesyukuran. Ini kata ni. Abda syakura. Syukur. Sifat yang datang dari satu proses yang dibangunkan melalui mengenal Allah. Allahumma a'inni ala zikrika. Zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, maka di situ datanglah perbahasan tentang bagaimana nak melihat kehidupan. Kita tak nak jadi seperti iblis tadi, beramal. Bila mari dalam kehidupan tak nampak, terijab dia dunia ini, terijab dia tak nampak dunia ini bahawasanya Allah jadikan dunia dan kehidupan ini juga ada padanya untuk mentaati Allah. Dia mesti nampak, dia kena nampak. Dia kena mengupas, melihat. Sebab tu kalau kita lihat wahyu yang pertama turun pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan sekalian. Mana kata kita beramal dengan suruhan yang khusus, kemudian kita ada kehidupan. Ini berbezanya. Beza kita dengan ciptaan yang lain, terutama malaikat, binatang, tak ada kehidupan, tak ada. Apatah lagi kehidupan yang mana bila ada pasangan itu diberikan akal untuk memilih. Nah, pilihan itu semua dan takdir Allah. Maka kehidupan ini yang tidak ada pada ciptaan-ciptaan yang lain. Binatang dihidupkan dan diaturkan, begitu terus. Dia tak ada pilihan. Walaupun Allah jadikan berpasang-pasang juga, itu untuk kehidupan kita, bukan kehidupan binatang. Walaupun binatang ada juga pasangan dia, jantan betina tu, tapi dia tidak dikurniakan akal, maka dia tidak tahu membezakan jantan betina. Tak tahu bezalah. Tapi yang boleh berlaku tu, itu adalah di dalam kudrat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam tidak tahu membezakan, tak tertukar pula. Tak ada pula jantan nak jadi betina, betina nak jadi jantan, tak ada. Ini sejantan betina ni menunjuk pada binatang kan. Kan ada, tapi ada yang perkataan tu kasar ni kan, jantan betina. Tapi nak rujuk pada binatang, dalam depa tak ada akal tu, tak boleh nak beza ni, tak ada sampai tertukar. Kita yang ada akal ni boleh beza kan, bertukar pula dia. Dah ada akal elok Allah bagi, ingatkan akal, dia renunglah kejadian Allah dah dia bagi tukar pula. Sebab apa? Sebab Allah bagi kelebihan kat manusia. Ada pilihan, tapi tiada dia bimbingan yang benar. Dia tak nampak, dia terijab hidup itu, tak nampak juga tentang suruhan Allah. Dia tak nampak. Dia nampak hanya tentang kehidupan saja. Malah mutakhir ini, hati-hati, ada gerakan, dan ini telah pun berjalan gerakan ini dengan orang kata apa, boleh kata subur lah, yakni cuba untuk memisahkan dunia dengan Islam, agama dengan kehidupan. Islam dan kehidupan dia panggil sekularisme, liberalisme, dia panggil Islam liberal. Dia bermula dengan liberal dulu, Islam liberal. Liberal itu bermula dengan perkataan liber, Latin. Dia ceritanya perbahasan tentang bagaimana zaman penindasan, Dark Ages, zaman kegelapan dunia barat sebenarnya yang ditindas. Kurun ke-10 tu sehinggalah ke-16 sebelum Renaissance, sebelum zaman kebangkitan. Revolusi Perancis tu zaman Dark Ages depa lah. Depa nak bangkit tu, depa melaungkan liberal tu. Bebas, tidak ditindas di dalam
kepimpinan, politician. Dia tak ada autokrat, tak ada. Dia tak ada istilah tutup hak bersuara. Jadi idea tu dikembangkan sehinggalah ada yang membawa ke dalam perbahasan agama. Ini Islam. Lalu dinamakan Islam liberal. Ya, ini jangan kita ditindas dengan hukum. Dia nampak Islam ni menindas. Bahaya tu. Yang bercerita bahawa Islam asalnya lah. Saya lupa nama dia. Jadi kajian ni orientalis, kajian orientalis ni. Tapi sebab nama tu tak ingat, dia orang India. Asal ni, profesor dia. Profesor. Dia buat kajian, dia nak membawa kepada kemodenan. Dia melihat Islam ini adalah kejumudan. Terikat dengan hukum. Hukum ada, tapi jangan terikat lah. Masing-masing ada peluang untuk menentukan hukum atas diri masing-masing. Dia cuba nak berijtihad sendiri. Dia jadi Islam liberal. Akhirnya, bila nak liberal tu nak bebas. Bila nak bebas, akhirnya apa yang berlaku? Dia nak pisahkanlah agama dan kehidupan. Nak bebaskan kehidupan daripada perbincangan hukum akal. Nak bebaskan supaya kehidupan ni bukan terikat dengan agama saja. Maksud kata kalau nak berjaya dalam kehidupan, tuan-tuan, tadi nak bahagia, nak rilis minda, nak rasa tenang, itu bukan datang dengan solat semata-mata je. Dia akan cakap itu bukan dengan datang majlis ilmu kuliah. Saya silap datang kuliah lagi stres katanya. Sebab tu tuan-tuan datang kuliah jangan buat muka stres, nanti bahaya. Orang cakap stres muka, dan itulah jangan datang kuliah sangat. Sekali-kala pergi Tom Yam, dia tengok kan happy. Sekali-kala kena Raja Salai ke, contoh kan. Dia orang tengok, dia kaji. Sebab apa? Sebab kehidupan ni jangan terikat agama sangat. Dia jawab apa masih kan? Sebab tu lalu saya bawakan konsep pemikiran yang berada dalam masyarakat awam ni. Dia akan menilai tengok melalui perjalanan amalan ini tidak menyelesaikan masalah kehidupan. Ini bermaksud dia cuba nak pisahkan. Tanpa sedar dia akan masuk dalam dipanggil doktrin pemikiran perang saraf. Dah isyak dia. Belum sebenarnya. Maka di situ jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Taala. Maka kita tak nak berlaku percanggahan di dalam amalan dan kehidupan. Dia bercanggah. Perbincangan kita begitu. Dia tak nak dia bercanggah. Beramal tapi dalam kehidupan tidak bertemu dia. Maka kita akan satukan perbahasan ini dengan kaedah soft. Di sinilah saya selalu tekankan. Kita bagi lalu azan sebelum kita buat kesimpulan. Bismillah. Allahu Akbar, Allah. Allah.
La haula. La haula. La haula. Allah. لا إله إلا الله محمد رب العزيز وتتمع بالصلاة مقام هذه سيدنا والله المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit sebelum kita berkesimpulan. Maka untuk kita menyatukan perbahasan kehidupan dan perbahasan suruhan amalan. Nah ini berlaku kerana apa? Apabila adanya pemikiran-pemikiran cuba menyerap masuk dalam kaedah kita berfikir bagi perangsar tanpa sedar tadi, maka jangan terkejut ada berlakunya jurang yang besar antara amalan dan kehidupan. Salah laku dan salah faham ini menyebabkan kehidupan yang kita lalui setiap hari memang kita salah dalam kiblat. Kiblat solat betul dah, kiblat hati pula terbesar. Bahaya. Sampai tahap kemuncaknya adalah apabila berlakunya penyekutuan tanpa sedar, syirik yang tersembunyi. Nama yang mencetuskan Islam liberal tu, liberal Islam dia panggil, itulah Asaf Ali Asghar. Asaf Ali Asghar Faizi, modernist kelahiran India, profesor dia. Asaf Ali Asghar, dia orang kata apa, pemikiran sekularisme, pluralisme itu semuanya bermula dengan liberal. Yang mana dia kurun ke-10. Kurun ke-10 tu zaman kegelapan tadi yang saya bincang tadi, saya bagi tahu tadi. Ya, ini yang mengimarahkan, yang cuba untuk menggunakan perkataan apabila Barat ni, Amerika Syarikat sendirilah, negara liberal moden. Sebab konsep dia mestilah pergi kepada kebebasan sifat seseorang yang merdeka. Setiap orang ni dia ada kebebasan dia. Setiap manusia ada kebebasan dia, bebas daripada sikap prejudis. Ini antara definisi dalam sudut positif dia. Kita jangan prejudis, jangan prasangka lah. Kita kena positif semua. Nampak macam okey kan? Kita kena positif semua tuan-tuan, jangan negatif. Okay? Jangan guna perkataan jangan. Sedangkan dalam Islam meletakkan jangan menyekutukan Allah. Mereka datang, buang jangan. Dan sekali, okey semua. Hati-hati. Jangan tak ada. Jangan tak ada. Dia nak cuba buat positif. Dan sekali rupanya, tak ada. Dia nak buang jangan tu supaya tak ada halangan untuk bertukar tu. Transform. Sebab tak ada jangan. Positif semua. Bebas daripada jumud dan toleransi. Kena toleransi lah.
Dalam Islam ada tasamuh. Islam lebih bertoleransi. Adabul ikhtilaf. Lebih hebat sebenarnya. Tapi mereka ini pergi kepada pola pemikiran, cara pemikiran. Dia nak wujudkan kesetaraan dan kesaksamaan. Dia nak wujudkan tu. Akhirnya yang berlaku apa? Akhirnya berlaku nanti yang terkesan kepada Islam yang tadi, liberal tadi, Islam liberal, dia mula meletakkan tentang tidak terikat dengan hukum hakam. Itu yang paling besar. Apabila datangnya kebebasan, sebagai contoh hak kebebasan wanita, sister in Islam, sis. Laki perempuan sama. Jangan tak ada kan. Buang jangan tu. Sama. Dia sama. Kemudian kesamarataan dalam soal faraid. Jadi wujudnya kebebasan untuk digugurkan akta untuk memilih agama ni antara kesan-kesan. Hak kemanusiaan, kebebasan. Dipanggil hak asasi manusia. Ini semua dalam kehidupan. Akhirnya nanti ibadat ni dia akan ketepikan. Mari bab kehidupan kita cerita tentang human being. Habis bila dia start masuk human being, dia cuba untuk mengambil perhatian manusia yang beranggapan betul lah kita kena ikut kemanusiaan. Sebab tu cara untuk kita counter balik perkara ini, maka datanglah perbahasan untuk meluruskan kembali agar tidak terpisah tadi dengan memasukkan kembali perbahasan soft ini. Iaitu kembali merungkai kehidupan dengan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini mesti disyarahkan dengan ikut sifat Nabi. Yang mana dimulakan dengan siddiq. Ini kita akan masuk perbincangan akan datang. Ini mula kita bincangkan hidup yang sebenar atau apa? Sebenar. Bila sebut sebenar, perbincangan dia akan telah berubah, membawa kepada perbincangan yang hak. Dan benar ni kalau kita rujuk dalam surah Al-A'raf 176, bahawasanya manusia seluruhnya pada Nabi Adam AS sehinggalah ke kita, yang mana di alam Lauhul Mahfuz Allah SWT telah mengambil penyaksian atas roh. Mana kita lah tu, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Semua tak ada terkecuali. Maka sebenarnya dalam tafsir Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir dalam surah Ar-Rum ayat 30 meletakkan setiap kejadian manusia itu telah ada fitrah dalam hatinya itu, yakni nak kembali kepada Allah. Itu yang sebenarnya. Tinggal lagi bila mari pada kehidupan, perbincangan kehidupan ni, yakni mula membincangkan hidup dengan kehidupan hanya kebendaan, keduniaan yang akan menghijab kembali hati itu. Maka kalau kehidupan bermula dengan kebenaran, kebenarannya itulah bermula dengan hati yang mengenal. Di situ datang perbahasan sifat tadi tu. Melihat dengan mata hati. Tengok dengan mata hati. Iqra' bismi rabb. Bukan tengok dengan mata kepala. Orang beriman, orang Islam ni dia ajar untuk melihat dengan menggunakan ainul basirah. Ini orang beriman ni kalau benar-benar dia hayati perkara ini, dia akan jadi orang yang bijak sebenarnya. Sebab dalam perbahasan pola pemikiran, cara berfikir, mereka cuba ketengahkan dipanggil intelektual kan. Analytical thinking. Kritis atau mengkabat kemahiran berfikir aras tinggi. Seorang beriman telah pun melepasi kabat itu. Buktinya, tengok dunia, nampak syurga. Tengok dunia, Elias kita tukar. Tengok duit, nampak pahala. Itu lebih dahsyat daripada analytical thinking. Tembus penglihatan, bukan nampak kebendaan. Ini sebenarnya dilatih. Sehingga kan bila dia mampu melihat dengan yang hak, dengan yang benar, maka Allah datangkan ilham yang mencurah-curah untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebab itu umat Islam tidak heranlah menguasai 2/3 dunia. Sebab itu umat Islam terkenal dengan teknologi menguasai. Jangan tertipu dengan perbahasan Barat menguasai teknologi. Sebab mereka baru dipanggil zaman Renaissance ni abad ke-16. Maksimum abad ke-19. Kita dah pun masuk abad kedua sebelum ni. Abad ke-19 itu baru kita nak start jatuh mas sekalian. 1934, kurun ke-19. Mereka baru nak zaman enlightenment.
Baru nak revolusi Perancis baru. Salahuddin Al-Ayyubi dah buat pedang. Mengalahkan titanium dah. Sama sekarang baru dia duk kaji. Pedang yang paling tajam tu Salahuddin Al-Ayyubi. Macam mana boleh berfikir macam itu? Sebab dia melihat untuk menampakkan kebaikan. Bila nampak kebaikan, Allah akan beri ilham yang luar biasa. Tapi kalau masih nampak kebendaan, dia panggil jumud lah. Dia akan buntu lah. Tak nampak idea. Stuck. Sebab dia hanya nampak kebendaan demi kebendaan. Ini nanti kita akan bincang pada perjumpaan datang. Wallahualam. Itu saja. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini sikit sebanyak Allah berikan kefahaman, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Sehingga kita bertemu lagi pada siri akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.